Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menyambung pengajian pelajaran kita ulang kaji sedikit. Selepas peristiwa hijrah, Nabi dan umat Islam berhijrah ke Yathrib. Nama Yathrib ditukar kepada nama Madinatul Munawwarah. Bila ditukar nama kepada Madinah ini, maka bermulalah zaman pembentukan negara Islam Madinah. Right? Pembentukan negara Islam Madinah. Pembentukan negara Islam Madinah ni terdiri daripada 3 asas. Asas ni apa? Asas ni ibarat macam kalau awak nak buat rumah, dia mesti ada asas yang mengukuhkan rumah tersebut. Ibarat tiang lah. Kalau tak ada salah satu tiang, salah satu asas, dia akan jadi tidak kuat, mudah runtuh. Jadi asas pembentukan negara Islam Madinah ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama, pembinaan masjid. Pembinaan masjid. So saya buat masjid . Yang kedua, persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama orang Islam. Yang ketiga, perundangan Sahifatul Madinah ataupun piagam Madinah. Jadi nak buat sesuatu, nak mendirikan sesuatu organisasi, sesuatu negara, mesti ada undang-undang. Kalau tak ada nombor 3, kalau tak ada undang-undang, orang akan hidup sesuka hati. Jalan raya suka hati je masuk jalan ke sana ke sini. Tapi bila ada undang-undang jalan raya, orang dapat mengelak daripada kemalangan, dapat memberi laluan kepada orang lain sebab ada peraturan jalan raya. Macam tu juga dengan peraturan-peraturan yang lain. Dalam konteks sirah ni, pembentukan negara Islam Madinah, dia adalah peraturan untuk hidup di dalam negara Islam. Itu namanya Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Okey. Di pembentukan negara Islam Madinah ada 3 asas. Yang pertama, pembinaan masjid. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah ataupun persaudaraan antara orang Islam. Yang ketiga, Sahifatul Madinah, pembentukan piagam atau perlembagaan Madinah. Okey, boleh? So kita dah pun belajar yang pertama, iaitu pembinaan masjid. Kita belajar pembinaan masjid ni. Masjid ni ada beberapa fungsi. Masjid ada beberapa fungsi. Ingat lagi tak apa fungsi masjid? Apa fungsi masjid? Okey. Sekejap saya lipat. Apa fungsi masjid yang awak ingat? Kita dah pun belajar. Alright. Ni masjid lah. Cincai-cincai saja. Dia apa fungsi masjid yang kita dah belajar? Yang pertama, dia menjadi tempat ibadah. Lagi, dia menjadi tempat pentadbiran, tempat mesyuarat, tempat apa lagi? Pengembangan agama dan ilmu. Jadi dalam pembentukan masjid ni, pembinaan masjid ni, dia juga melibatkan perkara-perkara lain, iaitu pendidikan dari segi akidah. Akidah ni adalah kepercayaan. Yang kedua, ibadah. Ibadah lah, solat, puasa, zakat dan sebagainya. Yang ketiga, akhlak.
Akhlak, awak pun tahulah akhlak tu apa. Maksudnya perangai, peribadi, tingkah laku. Yang keempat, pentadbiran. Pendidikan, Pendidikan. Yang kelima, ekonomi. Right. Okay. Jadi dalam pembinaan masjid ni, dia merupakan suatu sumber, suatu tempat untuk memantapkan akidah, memantapkan ibadat, akhlak, pendidikan. Kan ada majlis ilmu dekat masjid dulu-dulu, tempat penyebaran ilmu, dan juga menjadi tempat ekonomi. Orang berkumpul di masjid, berniaga. Selain daripada pasar, masjid juga menjadi tempat perkembangan ekonomi. Apa kaitan pembinaan masjid dengan 5 perkara ini? Ini yang kaitan dia lah. Dan kita akan buka buku teks selepas ini. Kita sambung sekejap lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung. Macam tadi, macam mana saya boleh ulas tadi tu? Saya lihat dekat muka surat ni. Allahu Akbar. Muka surat 44 buku teks. Nampak tak? Asas negara Islam yang pertama, pembinaan masjid. Ni kita dah belajar. Kita dah pun menyebutkan nama-nama masjid yang dibina setelah Rasulullah SAW berhijrah. Apa yang masjid yang Nabi bina selepas hijrah? Yang pertama, Masjid Quba. Masjid pertama yang Nabi bina lah. Kalau Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dah ada sebelum Nabi lahir. Tapi ni masjid yang Nabi bina bermula semasa hijrah. Jadi yang pertama Masjid Quba. Yang kedua Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua kat sini. Menyenaraikan fungsi masjid. Itu pun kita dah belajar. Menjadi tempat ibadah, tempat pentadbiran, tempat penyebaran ilmu dan sebagainya. Okey, yang ketiga ni. Menerangkan asas-asas pembentukan negara Islam di Madinah dari sudut sekejap. Saya nak gerakkan ni. Okey. Ni dari sudut akidah, ibadah, akhlak, pendidikan, ekonomi. Ini yang kita belum belajar. Okey. Daripada masjid tadi tu dapat yang pertama perkembangan dari sudut akidah, dari sudut kepercayaan. So kita akan buka muka surat 49 buku teks. Muka surat 49. Ini yang baru kita belum belajar. Pemantapan akidah. Okey, jadi akidah tu adalah kepercayaan. Muka surat 49, perenggan pertama. Perenggan pertama saya highlight . Sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, penduduk Madinah menyembah berhala. Ini agak famous lah soalan ni, selalu ditanya, jadi awak highlightkan sikit. Penduduk Madinah menyembah berhala. Kat mana tu ustaz? Kat sini. Menyembah berhala. Okey. Jadi kepercayaan penduduk Madinah, penduduk Yathrib sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Rasulullah ke Madinah, sebelum hijrah, mereka menyembah berhala. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka. Sambung perenggan kedua. Madinah merupakan tempat yang paling sesuai untuk disebarkan Islam. Di peringkat awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menekankan akidah atau kepercayaan yang bersesuaian fitrah hidup manusia. Tu sahaja. Okey, jadi dari sudut akidah, perkembangan dari sudut akidah, dari sudut kepercayaan, sebelum hijrah, sebelum Islam, sebelum Nabi datang ke Madinah, mereka menyembah berhala. Bila Nabi datang ke Madinah,
penduduk Madinah, iaitu Aus dan Khazraj, penduduk Arab lah, bukan Yahudi, bukan Nasrani, penduduk Arab. Mereka memeluk Islam. Aus dan Khazraj memeluk Islam, menerima Islam. Jadi pada waktu itu Madinah menjadi tempat yang sesuai untuk disebarkan Islam. Kenapa? Sebab mereka menerima Islam. Diorang tidak melawan seperti mana kafir Quraisy dekat Mekah. Orang Quraisy dia melawan, dia tak nak terima dakwah, jadi susah nak sebarkan Islam. Tapi dekat Madinah mereka menerima ajaran Islam. Jadi tempat itu sesuai untuk menyebarkan agama Islam. Jadi pada permulaannya dakwah Nabi ni fokus kepada pemantapan akidah, menekankan kepercayaan. Yakin bahawasanya Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Pemberi rezeki, Allah yang bagi kita gembira, Allah yang bagi kita sihat, Allah yang bagi kita sakit. Tapi dengan asbab usaha, kena usaha juga. Kemudian ikhtiar berdoa, Allah akan bagi kita apa yang kita usahakan. Okey. Muka surat 50. Tahukah anda akidah yang benar adalah kunci kepada penerimaan amalan ibadah yang lain? Apa maksudnya? Akidah yang benar, keyakinan kita kepada Allah, itulah kunci kepada amalan kita diterima. Senang cerita, seseorang yang tidak beriman dengan Allah, seseorang yang kafir, kalau dia bersedekah, dia derma, dia punya amalan tidak dicatat dalam buku kebaikan, dan tidak ke akhirat dia punya buku amalan tetap kosong kalau dia tidak beriman kepada Allah. Tapi apabila seseorang tu beriman, dia percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi adalah Rasulullah, maka apa-apa amalan baik yang dia buat akan diterima, dicatat di dalam buku amalan, yang mana dekat akhirat nanti akan dihitung, dihisap. Okey. Amalkan, sentiasa melafazkan zikrullah, astaghfirullahalazim. Perbanyakkan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Okey, so kita masuk yang kedua, unit 3, ibadah. Okey, unit 3, ibadah. Yang ni kita dah masuk sedikit lah, sebab hari tu nak periksa kita baca sikit. Tapi yang ni kita baca secara formal lah. Hari tu kita baca untuk exam je, ini kita belajar untuk belajar. Okey. Muka surat 51, unit 3, ibadah. Tadi perkembangan dari segi akidah, kepercayaan, ni dari segi ibadah. Okey, baca dan faham perenggan pertama. Okey, ini pun awak kena highlight lah. Sebelum kedatangan agama Islam, manusia menyembah batu. Oops. Saya nak garis. Batu. Astaghfirullahaladzim. Batu, matahari, pokok dan berhala. Jadi ada empat benda yang manusia menyembah selain daripada Allah. Mensyiriklah ni, kekufuran. Di sebelum datang agama Islam, manusia tak kisahlah Arab ke, Yahudi ke, Nasrani ke, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pokok, ada yang menyembah berhala. Ini sebelum kedatangan Islam. Kemudian disambung, ibadah solat diwajibkan ke atas umat Islam sejak awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu solat 2 waktu yang dilakukan sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Ni saya baca kat sini. Okey. Mula-mula tadi dia cerita sebelum kedatangan Islam, manusia menyembah batu, matahari, pokok dan berhala. Bila datang Islam, Islam suruh apa? Menyembah Allah sahaja dan meninggalkan segala sembahan selain daripada Allah. Tinggalkan sembahan batu, tinggalkan sembahan matahari, tinggalkan pokok dan berhala, sembah Allah sahaja. Dan bila sembah Allah tersebut, beribadah kepada Allah tersebut, kita tak boleh beribadah sesuka hati. Dia ada cara-caranya. Antara caranya adalah solat. Jadi
yang kita dah belajar, kalau awak ingat, Isra' Mi'raj, solat 5 waktu bermula daripada Isra' Mi'raj, tapi sebenarnya ibadah solat dah bermula sebelum Isra' Mi'raj. Ini yang diceritakan. Kita baca semula daripada mula kat sini. Ibadah solat diwajibkan ke atas umat Islam sejak awal dakwah Nabi Muhammad SAW, iaitu macam mana solat dia? Solat 2 waktu sahaja. Mula-mula solat sebelum dapat 5 waktu tu, kita cuma solat 2. Kita pula umat Islam pada waktu tu cuma solat 2 waktu. Waktu dia bila? Ni, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Sebelum terbit matahari ni umpama subuh lah. Sebelum terbenam matahari ni umpama asar. Kalau maghrib dah terbenam, jadi sebelum terbenam asar lah. Okay. Jadi sebelum Isra' Mi'raj, sebelum dapat perintah solat 5 waktu, umat Islam pada awalnya solat 2 waktu. Sebelum terbenam matahari, sebelum terbit matahari waktu subuh, sebelum terbenam matahari waktu asar. Kemudian peristiwa Isra' Mi'raj, kat sini, barulah solat difardukan sebanyak 5 waktu seperti yang ada pada hari ini. Nampak? Tu sejarah solat. Jadi sebelum Isra' Mi'raj bukan tak ada solat. Ada, tetapi solatnya 2 waktu sahaja. Sambung. Ibadah solat merupakan ibadah asas dalam Islam. Jika tidak sempurna solat seseorang, maka tidak sempurna agamanya, sabda Rasulullah SAW. Saya nak gerakkan ni. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Fa in fasadat faqad khaba wa khasira. Rawahu Tirmizi. Maksud hadis, sesungguhnya amalan hamba yang mula-mula dihisap pada hari kiamat adalah solatnya. Hari kiamat nanti, masa kita nak dihitung amalan, benda pertama yang malaikat akan lihat, benda pertama yang Allah lihat untuk dihitung adalah amalan solat kita. Jika elok solat tersebut, maka dia telah berjaya. Jika rosak, maka dia telah gagal dan rugi. Sebab tu solat kena buat betul-betul. Jangan laju-laju, jangan main-main. Baca dengan betul. Okey. Muka surat sebelah, muka surat 52. Rasulullah SAW membina masjid pada tahun pertama hijrah. Kemudian disyariatkan azan untuk mengingatkan orang Islam tentang masuknya waktu solat fardu. Ni yang masuk periksa ni pasal azan. Sebelum azan disyariatkan, umat Islam berhimpun untuk menunaikan solat tanpa sebarang seruan. Tak ada azan lah, dia orang cuma kumpul pandai-pandai dia orang. Dia orang kena alert lah dengan waktu solat. Pada mulanya baginda mahu menggunakan trompet seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Baginda kemudiannya tidak suka cara itu. Perenggan bawah. Sekejap. Perenggan bawah. Kemudian Rasulullah SAW mengarahkan dibuat loceng. So tadi trompet, kemudian loceng. Ni masuk periksa hari tu. Kalau ingat lagi lah. Jadi sebelum disyariatkan azan, antara cara pertama mula-mula adalah nak pakai trompet. Lepas tu Nabi tak suka. Kemudian nak buat loceng, pakai loceng untuk memanggil orang Islam menunaikan solat. Tidak berapa lama kemudian, 2 orang sahabat menyatakan bahawa mereka telah bermimpi dan diajarkan lafaz-lafaz azan. Lalu diberitahukan kepada baginda. Baginda memberitahu bahawa wahyu telah diturunkan terlebih dahulu menjelaskan lafaz-lafaz azan. Okey, maksudnya
Ada dua orang sahabat Nabi, dia mimpi. Dia mimpi ada orang ajarkan lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai habis kan. Dia mimpi ada orang ajarkan. Kemudian dua orang sahabat ni cerita kat Nabi. Bila dia cerita kat Nabi, rupa-rupanya dah turun dah pun wahyu yang menjelaskan tentang lafaz-lafaz azan dan iqamat. Maksudnya apa yang dua orang sahabat tu mimpi tu adalah benda yang betul lah. Menepati dengan wahyu yang sebenarnya dah turun dah pun. Kemudian baginda melantik Bilal bin Rabah. Inilah yang selalu kita dengar orang kata, siapa nak jadi Bilal, siapa nak jadi Bilal. Sebenarnya adalah nama sahabat. Nama sahabat yang mula-mula melaungkan azan, Bilal bin Rabah, untuk melaungkan azan. Okey. Setelah menanamkan akidah yang teguh dan difardukan solat 5. Saya nak kotak. Ini perenggan bawah. Setelah menanamkan akidah yang teguh dan difardukan solat 5 waktu dan terbentuknya negara Islam Madinah selepas hijrah, barulah difardukan ibadah-ibadah yang lain. Nampak? So yang pertama yang kena tetap, yang kena mantap dulu, yang kena teguh adalah kepercayaan, akidah. Bila dah yakin Allah tu adalah Tuhan, Nabi adalah utusan Allah, kemudian baru kita buat, barulah diwajibkan ibadah solat pada waktu tersebut. Kemudian bila dah mantap akidah, dah mantap solat, barulah turun perintah ibadah-ibadah yang lain. Macam kat sini kata ibadah puasa dan zakat difardukan pada tahun kedua hijrah. Ini highlight. Ini highlight. Ini saya ditanya. Ibadah puasa dan zakat difardukan pada tahun kedua hijrah. Okey. Manakala haji pada tahun ke-9 hijrah. Okey, boleh? Ibadah puasa dan zakat tahun kedua hijrah, haji pada tahun ke-9 hijrah. Habis. Itu sahaja. Tahukah anda, muka surat 53, tahukah anda Bilal, nama sahabat tadi tu Bilal bin Rabah tu, dia telah menambah pada azan subuh perkataan as-salatu khairum minan naum, yang bermaksud sembahyang lebih baik daripada tidur. Disebutkan sebanyak 2 kali dan tambahan itu dipersetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kiranya lafaz as-salatu khairum minan naum asalnya bukan lafaz azan yang diwahyukan, bukan lafaz azan yang sahabat tu mimpilah. Tetapi diberi cadangan oleh Bilal bin Rabah dan Rasulullah setuju sebab dia benda yang baik. Okey. Alright, itu sahaja untuk pelajaran kelas pada minggu ini. Next awak boleh tengok video cara buat latihan buku aktiviti muka surat. Muka surat apa? Sekejap. Buku aktiviti muka surat 25 dan 26. Okey. Kalau awak boleh buat sendiri, boleh terus buat. Tak ada masalah. 25, 26, 27. Kalau boleh buat sendiri, boleh terus buat sendiri. Kalau tak tahu macam mana nak buat, tengok video yang ada di description bawah ni lah. Ataupun yang ada dekat link dekat WhatsApp tu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.